Bayangkan sebuah dunia di mana tenaga elektrik tidak memerlukan kabel, komunikasi melintasi benua berlaku sekelip mata, dan setiap manusia menikmati tenaga percuma tanpa had. Bayangkan jika telepon pintar, Wi-Fi, dan internet telah wujud sabad lebih awal. Bayangkan jika peperangan dapat dicegah dengan teknologi yang mengagumkan dan tenaga bersih dapat dinikmati oleh semua tanpa kos. Ini bukanlah impian science fiction, tetapi visi seorang lelaki yang hidup lebih dari 100 tahun lalu, Nikola Tesla. Seorang jenius yang meramalkan dunia moden kita hari ini, namun pada zamannya, beliau dianggap terlalu jauh ke hadapan. Namun, selepas kematiannya, banyak karya dan dokumen Tesla dirampas oleh pihak berkuasa, termasuk FBI, dan sebahagiannya kekal dirahsiakan hingga hari ini. Mari kita selami kisah penuh misteri dan keajaiban ini. Kisah tentang seorang lelaki yang cuba memberikan dunia masa depan, tetapi akhirnya dilupakan oleh sejarah. Nikola Tesla dilahirkan pada malam ribut petir pada 10 Julai 1856 di Smiljan, sebuah pekan kecil di wilayah Balkan. Juru rawat yang membantu kelahirannya berkata, "Dia anak kegelapan." Namun, ibunya membalas, "Tidak, dia anak cahaya." Sejak kecil, Tesla sudah mempamerkan kecerdasan luar biasa. Beliau mampu menghafal keseluruhan buku hanya melalui pembacaan sekali, dan melihat rekaan kompleks dalam mindanya, seolah-olah sebuah lukisan 3 dimensi hidup. Ibunya, seorang pencipta alat-alat rumah tangga, menjadi inspirasi awalnya. Bapaknya pula mahu dia menjadi paderi. Namun, Tesla punya cita-cita lain, memahami tenaga yang menggerakkan alam semesta. Dan dari sinilah bermula perjalanan seorang lelaki yang akan mengubah dunia, tetapi tidak mengikut jalan yang mudah. Setelah menimba ilmu di Austria dan Paris, Tesla berhijrah ke Amerika Syarikat pada tahun 1884, hanya dengan beberapa sen dan sebuah surat perkenalan kepada Thomas Edison. Beliau bekerja di bawah Edison, tetapi perbezaan pandangan mereka membawa kepada perpisahan. Edison mempercayai sistem arus terus, manakala Tesla yakin bahwa arus ulang-alik lebih efisien untuk penghantaran tenaga jarak jauh. Tesla meninggalkan Edison dan mencipta sistem arus ulang-alik sendiri. Tetapi untuk bersaing dengan Edison yang sudah berkuasa, dia perlukan sokongan. Dan disinilah muncul satu nama yang mengubah nasib Tesla, George Westinghouse. Dengan bantuan Westinghouse, Tesla melawan sistem Edison dalam apa yang dikenali sebagai perang arus. Edison cuba menakutkan masyarakat dengan menunjukkan bahaya arus ulang-alik, termasuk melakukan demonstrasi kejam menggunakan haiwan. Namun Tesla membalas bukan dengan propaganda, tetapi dengan bukti. Pada pameran dunia Chicago 1893, sistem arus ulang-alik ciptaannya menerangi seluruh kawasan, satu kejayaan epik yang memukau ribuan pengunjung. Itulah malam Tesla memenangi pertempuran saintifik. Tetapi dalam diam, musuh-musuhnya belum selesai. Kemenangan tidak bermakna kekayaan. Dan disinilah bermula fasa hidup Tesla yang paling tragik dan misteri. Selepas kejayaan AC, Tesla tidak berhenti. Beliau mula membina menara raksasa di Wardenclyffe untuk mencipta sistem penghantaran tenaga tanpa wayar ke seluruh dunia. Bayangkan, dunia tanpa kabel, tanpa bil elektrik. Namun pelabur utamanya, JP Morgan, menarik balik dana apabila menyedari projek Tesla tidak membawa keuntungan, kerana Tesla mahu memberi tenaga secara percuma kepada semua manusia. Tanpa dana, menara Wardenclyffe terbengkalai. Tesla jatuh miskin, namun mindanya terus bekerja. Beliau bercakap tentang senjata gelombang yang mampu mengakhiri semua peperangan.
dan komunikasi tanpa wayar sebelum radio dicipta. Begitu jauhnya Tesla melihat ke masa depan, hingga dunia pada zamannya menganggapnya gila. Tahun-tahun terakhir hidup Tesla diselubungi kesunyian. Beliau tinggal di Hotel New Yorker, memberi makan burung merpati setiap hari, dan berbicara kepada mereka seperti sahabat sejati. Semakin banyak idenya diketawakan, semakin dia menarik diri daripada dunia. Tetapi Tesla tidak pernah berhenti mencatat, menulis, dan mencipta di dalam bilik kecilnya. Pada 7 Januari 1943, Tesla ditemui mati dalam keadaan tenang. Tetapi apa yang berlaku selepas itu menimbulkan tanda tanya yang kekal hingga hari ini. Siapa yang mengambil semua dokumen dan rekod ciptaannya? Dan mengapa? Selepas kematian Tesla, Biro Siasatan Persekutuan ataupun FBI segera masuk ke biliknya dan merampas semua catatan, lukisan, dan alat ciptaannya. Dokumen-dokumen itu diklasifikasikan sebagai rahsia kerajaan. Ramai percaya bahawa dokumen tersebut mengandungi teknologi yang terlalu berkuasa, seperti sistem senjata tenaga, penciptaan elektrik, bebas bahan api, dan alat pengesan frekuensi bumi. Beberapa dekad kemudian, sebahagian kecil dokumen itu dibuka kepada umum, tetapi banyak lagi masih disembunyikan hingga hari ini. Apakah kerajaan takut akan ciptaannya? Atau adakah benar Tesla sebenarnya telah mencipta teknologi luar jangkauan manusia biasa? Tesla tidak pernah menyimpan kekayaannya dalam bentuk wang, tetapi dalam idenya. Namun, selepas kematiannya, idenya bukan milik dirinya lagi. Hari ini, nama Tesla kembali disebut. Unit untuk kekuatan medan magnet dinamakan sempena namanya. Syarikat kereta elektrik paling popular di dunia, Tesla Inc., mengangkat namanya sebagai simbol inovasi. Ironinya, hanya selepas kematian barulah dunia benar-benar membuka mata tentang sumbangannya. Teknologi yang pernah ditertawakan kini menjadi asas kepada hampir semua komunikasi moden, dari Wi-Fi, radio, radar, hingga tenaga tanpa wayar. Kisah Tesla adalah pengajaran. Kadang-kadang, dunia tidak bersedia untuk kehadiran jenius, tetapi kebenaran tidak akan selamanya terkubur. Nikola Tesla bukan hanya seorang saintis, dia adalah simbol harapan, pengorbanan, dan impian yang mendahului zaman. Dia membuktikan bahawa idea boleh mengubah dunia, walaupun dunia hanya menyedarinya selepas segalanya sudah terlambat. Sekiranya anda pernah merasa tidak difahami, ingatlah Tesla, lelaki yang berjuang untuk masa depan, walaupun masa depannya sendiri dirampas. Jangan biarkan namanya dilupakan lagi. Kongsikan kisah ini dan nyalakan kembali cahaya yang pernah cuba dipadamkan. Jika anda suka konten ni, silalah tekan butang like dan subscribe untuk konten seterusnya. Sampai berjumpa lagi dan terima kasih